Ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan potensi ekonomi desa dan program pembangunan usahawan luar bandar yang selaras dengan keperluan industri setempat. KKDW di mana melalui agensi-agensinya seperti MARA, Kemas, Felkra, Risda dan lembaga-lembaga kemajuan wilayah, bahagian pembangunan usahawan desa dan bahagian pembangunan ekonomi komuniti KKDW telah mengambil tindakan-tindakan proaktif dalam usaha membangunkan usahawan luar bandar di seluruh negara, terutamanya untuk wilayah Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat dengan memberi latihan, khidmat bimbingan, pembangunan usahawan, penyediaan premis perniagaan dan pembiayaan perniagaan dengan memberi fokus kepada pembangunan industri setempat. Bagi KKDW, kami turut melaksanakan program pendigitalan usahawan desa yang bertujuan membantu usahawan-usahawan mendigitalkan perniagaan mereka untuk pemasaran, pengoperasian dan perniagaan yang diusahakan melalui networking di seluruh negara dan dunia, di mana kini terdapat 5,126 usahawan yang telah dimunculkan. Untuk Sabah dan Sarawak saja, 230 usahawan dari Sabah dan 360 usahawan daripada Sarawak telah dapat dilatih. Manakala program pengupayaan komuniti luar bandar, kami telah turut melaksanakan program komuniti desa atau PKD di 21 pusat PKD ini, di mana di seluruh negara terdapat 1,250 program yang telah dilaksanakan yang menterlibatkan seramai 22,540 peserta di seluruh negara. Dan KKDW juga berusia bahagian pembangunan usahawan desa telah dapat melakukan beberapa program yang cukup bermakna pada para peserta di luar bandar, terutamanya program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, program pembangunan usahawan Start Rights atau PSR, program outreach keusahawanan, Rural Business Challenge 2.0 dan banyak lagi program-program yang terkait dengannya telah dilakukan oleh pihak kementerian. Manakala Kemas telah menjalankan program-program pembangunan usahawan Kemas yang telah memberi manfaat pada usahawan desa, di mana program-programnya termasuk program perintis keusahawanan, program pengukuhan keusahawanan, program insentif dan pembangunan keusahawanan, program promosi dan pemasaran, kursus kemahiran Quick Win, program wacana ilmu wanita inspirasiku atau WINS dan beberapa program lain yang cukup bermakna kepada kumpulan sasaran. Di bawah Felkra, sehingga kini terdapat seramai 1,183 orang usahawan. Menteri Sri Gading bangun. Dan saya betul di bawah Felkra umpamanya kita telah memfokuskan program-program usahawanan di mana keterlibatan mereka dalam bidang pembuatan, aquaculture, tanaman, ternakan, makanan dan perkhidmatan yang turut melibatkan seramai 1,183 peserta telah dilakukan. Samping itu, melalui rolling plan yang kedua dan ketiga bagi tahun lepas dan tahun ini, peruntukan sebanyak 16.2 juta ringgit telah kami salurkan, di mana program-program di bawah pelaksanaan mereka termasuk program kelestarian dan kemampanan industri desa, pelengkapan kampung premis perniagaan, pembangunan hasil baru seperti herba, agro pertanian dan juga community engagement dan juga bengkel otomotif. Untuk yang sedemikian, kita menterlibatkan kumpulan-kumpulan yang berbeza dengan agensi yang berbeza bagi melihat dari segi keberkesanan segala bantuan, pinjaman dan sebagainya. Yang penting ialah melahirkan usahawan di kawasan perdesaan. Dari segi kesejahteraan masyarakat orang asli, terdapat beberapa ahli yang berhormat yang telah membangkitkan tentang Akta Orang Asli 1954 atau juga dikenali sebagai Akta 134 yang terkait tentang soal pelan penempatan dan penambahan pegawai-pegawai teknikal telah juga turut dibangkitkan di dalam usaha perancangan penempatan pembangunan masyarakat orang asli.
Sebagai permulaan, saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pelaksanaan kajian pembangunan kerangka perundangan dan mekanisme bagi pentadbiran perkahwinan dan perceraian adat orang asli di Semenanjung telah mula pada 5 September, beberapa hari yang lepas. Manakala isu tanah orang asli turut diambil kira di dalam semakan kajian Aksar 134 ini, dan kami bersama-sama dengan bahagian draft penasihat undang-undang di Kementerian dan JAKWA sedang memperhalusi secara menyeluruh dan terperinci perkara-perkara yang melibatkan tentang soal perbezaan pandangan bidang-bidang kuasa yang berlaku pertindihan yang melibatkan kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Untuk pelan strategik JAKWA, saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pelan strategik ini telah pun dirangka dan dipersiapkan terutamanya bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli melalui penyediaan infrastruktur yang lengkap di seluruh pengkampungan orang asli, dan perkara ini sering dibangkitkan, namun kita teruskan usaha-usaha ini dengan sebaik mungkin. JAKWA juga sedang berancang untuk memperluaskan pelaksanaan program pembangunan bersepadu di penempatan orang asli yang berpotensi pada masa akan datang, dan kita amat prihatin terhadap untuk nasib masyarakat orang asli masa kini dan bagi masa hadapan. Saya ingin menyebutkan bahawa tahun lalu sasaran untuk anak-anak orang asli untuk masuk ke universiti adalah seramai 300 orang, tetapi yang telah dapat masuk seramai 350 orang. Ini melepasi matlamat dan sasaran. Manakala untuk tahun berikutnya seramai 400 orang telah disasarkan, dan kita akan memantau pengambilan pada kali ini. InsyaAllah kita yakin hampir 500 orang akan kita dapati mendaftar. Ini adalah satu kaedah social assimilation yang kita lakukan melalui penstrukturan semula masyarakat dari segi social mobility atau mobility sosial secara vertikal yang kita lakukan di kalangan masyarakat orang asli, dan kami tidak pernah berkompromi untuk memberikan kualiti pendidikan pada orang-orang asli dengan cara yang paling terbaik dengan melakukan beberapa tindakan.